wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mengajak berkongsi beberapa ayat daripada surah Al-Anfal yang ada kaitannya dengan perang Badar. Walaupun sebenarnya ada lagi ayat-ayat yang lain. Biasanya dalam surah Ali Imran pun ada juga. Dalam surah At-Taubah pun ada juga. Tapi saya nak kongsi yang ada dalam surah Al-Anfal. Beberapa ayat yang ada kaitannya dengan perang Badar, ya, insya-Allah. Iaitu kita akan mula dengan ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Saya baca, kemudian tuan-tuan baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Perkataan akhraja di sini beza dengan kharaja, ya. Kalau kharaja keluar, tapi kalau akhraja mengeluarkan, ya. Akhraja dengan mutaaddi, maknanya Allah yang mengeluarkan. Rabbuka min baitika, daripada rumahmu, iaitu daripada Madinah, untuk pergi ke Badar. Dan Allah keluarkan itu bukan saja main-main, bukan saja-saja, tapi bil haq. Ini ada urusan yang serius untuk menuntut hak. Apa menuntut hak? Iaitu mengambil balik harta benda yang telah dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika mana umat Islam berhijrah. Umat Islam tinggalkan harta benda di Mekah. Quraisy masuk ke dalam rumah-rumah, pecah rumah dan ambil harta benda itu, kemudian dibawa berniaga ke Syam secara barter trade ataupun perniagaan barang dengan barang. Jadi Nabi kata barang itu dan keuntungannya hak kita. Barang kita yang mereka ambil, aset tu aset kita. Keuntungan yang wajib kita ambil sebab daripada aset kita. Namun di kalangan orang yang beriman itu ada fariqan minal mu'minina lakarihun. Ada kelompok, satu fariq, satu pasukan, satu kumpulan daripada kalangan orang mukmin itu, walaupun belum nyata kemunafiqannya, tapi setelah perang Badar terserlah, ya, terserlah. Karihun, karih tu maknanya tak suka, kariha. Kariha tu tak suka terbabit dalam perang, ya, tak suka terbabit dalam perang. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyan ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Jadi kelompok yang berpenyakit hati ni, makna penyakit hati di sini bukan merujuk kepada hepatitis A ke hepatitis B ke, tapi kemunafikan, ya. Penyakit hati di sini adalah hati yang munafik, yang pura-pura, yang tidak bersungguh dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulnya. Maka mereka cubalah yujadiluna, berdebat, memberikan bantahan, ya, memberikan bantahan dalam urusan untuk mendapatkan dagangan daripada modal yang dipunyai oleh orang Islam. Dan barang dagangan itu akan melalui Badar, ya, akan melalui Badar. Dapat tahu tabayyan, jelas laluan dagangan yang tak sah itu akan melalui Badar. Maka Nabi kerahkan 313. Bila 313 ini keluar, ada yang merasakan kita ni keluar-keluar mati, nampak rayanya ni. Bukan mendapatkan balik hak harta kita, tapi ni pergi ni kira sign mati, nampak rayanya.
Apa? Yusaquna ilal maut. Dia berkata ni kira saja nempah maut ni. Ya tak? Tak ada pasal kita nak ambil balik kereta kita. Ini sekarang silap-silap nyawa kita lebur. Itu pandangan kelompok yang maknanya berpenyakit hatinya. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkah takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'u dabiral kafirin. Allah menjanjikan, ingat ketika Allah menjanjikan, ya'idu tu daripada wa'ada ya'idu, ya. Wa'ada ya'idu. Wa'ad ni cakap Melayu kita pun ada, iaitu janji. Dulu kita ada guna perkataan wa'ad demang lebar daun dengan sang sepurba, ya. Antara wakil kepada raja, wakil kepada rakyat, wakil kepada raja sang sepurba, wakil kepada rakyat demang lebar daun. Jadi adalah satu wa'ad di antara raja dengan rakyat dengan wakilnya. Jadi wa'ada ya'idu, Allah menjanjikan kamu akan bertembung dengan salah satu di antara dua kelompok. Ihdat ta'ifatain. Ta'ifah ni kelompok. Kalau satu kelompok, satu kumpulan dipanggil ta'ifah. Kalau dua, ta'ifatain. Kamu kok macam mana pun akan bertembung, sama ada bertembung dengan kafilah dagangan yang untung daripada modal kamu, yang balik daripada Syam lalu ikut Badar, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kalau kamu dapat yang itu, atau kamu mungkin bertembung lagi satu, bukan kafilah dagangan, tapi bertembung dengan tentera, yang tujuan asalnya, misinya adalah untuk menyelamatkan, melindungi, untuk cover kafilah Abu Sufyan, ya, daripada disekat oleh orang-orang Islam. Maka 1000 orang ini sebagai penyelamat. Sebagai penyelamat. Siapa dia? Diketuai oleh Amru ibnu Hisham. Siapa Amru ini? Amru ibnu Hisham nama lain kepada Abu Jahal. Nama dia sebenarnya Amru ibnu Hisham, ya. Tapi digelar Abu Jahlin, ya. Ada di dalamnya Umayyah ibnu Khalaf, ada di dalamnya Utbah ibnu Rabi'ah. Semua sekali demo 1000 orang. Hampir 1000 orang, ya. Tentera berkuda ada 100, ya. Perisainya lengkap dengan baju besinya dan sebagainya. Memang purposely, intentionally nak berperang dengan orang Islam yang 313. Jadi Allah Ta'ala kata, sama ada kamu berjumpa dengan kafilah Abu Sufyan, itu civil punya, maknanya kita punya grup, tak ada senjata, atau bertembung dengan tentera 1000 orang yang dipimpin oleh Amru ibnu Hisham. Maksudnya sama ada yang ini, sama ada yang sama ada yang civil punya troop itu, ataupun sama ada berdepan dengan military, ya, berdepan dengan military, ya. Jadi katanya di sini annaha lakum, bahawasanya salah satu itu, satu kumpulan itu adalah bagi kamu. Cuma harapan kamu, tawadduna. Tawaddu ni daripada perkataan mawaddah. Tawaddu daripada perkataan mawaddah. Kamu lebih suka apa? Kalau boleh bertembung dengan yang civil troop itu. Civil maknanya bertembung dengan Abu Sufyan, dengan kafilah dagangan yang tak punya kekuatan persenjataan. Ghaira zati syaukah. Syaukah ni asal maknanya ialah duri, tapi dia adalah simbol kepada senjata.
Syaukah itu asalnya duri, simbol kepada senjata. Orang Arab sebut doyan tu Abu Syaukah. Abu Syaukah mat duri. Kenapa mat duri? Banyak benar doyan tu durian. Ya tak? Doyan kata orang parit. Ya tak? Tak adalah durinya. Ngapa doyan? Jadi orang mukmin yang 313 ni, kecenderungan mereka tak naklah bertempur dengan tentera Abu Jahal. Kecenderungan mereka ialah bukan nak bertembung dengan tentera penyelamat Abu Jahal tu, tetapi dengan kafilah dagangan. Itu asalnya. Kenapa kafilah dagangan ini? Sebab kata Nabi, reta dagangan itu keuntungannya semua milik kita. Sebab apa? Ia daripada kita asalnya. Mereka masuk rumah-rumah kita di Mekah. Mereka pecah pintu, mereka ambil semua macam Kasim Baba. Ya. Kemudian senang-senang je dia berniaga dengan reta kita. Jadi ini maruah. Ya, ini maruah. Pasal ai. Kalau dah reta kita orang ambil, wajib kita ambil balik. Takkan kita biar putih mata orang pitu je. Ya. Takkan kita nak biar je. Ya. Jadi ini soal maruah. Sebab itu Nabi kata kita kena sekat kafilah itu dan keuntungannya pun milik kita. Jadi kelompok Abu Sufyan tidaklah punya persenjataan. Itu yang disebut ghaira zati syaukah, yang tak punya kekuatan persenjataan. Kalau kelompok Abu Jahal, tentera penyelamat itu, itu memang lengkap kelengkapannya. Ya. Orang Islam mana ada 2 ekor je kudanya. 2 ekor kuda, itulah adalah unta untuk makan-makan kalau sekiranya ditakdirkan perlu disembelih. Jadi Nabi sendiri pun berkongsi 3 orang naik seekor unta. Kongsi dengan Sayyidina Ali, kongsi dengan Abu Lubabah, dan juga Nabi berkongsi-kongsi naik seekor unta. Ya tak? Lama dia berkata kepada Nabi, kata dia Sayyidina Ali dan juga Abu Lubabah, mereka kata, ya Rasulullah, biar engkau sahajalah naik. Kami tak apalah jalan kaki. Apa kata Nabi? Lastum biaqwa minni wala aghna ankumul jaza. Bukanlah kamu berdua tu lebih kuat daripada aku. Serupa je laihnya. Bahasa orang Perak dia tu. Serupa je laihnya. 3 selendar belaka. 3 selendar. Wala aghna ankumul jaza. Dan aku pula tidaklah terlebih kaya pahala. Aku pun tak juga pahala. Terus kalau kita berkongsi-kongsi, dapat juga aku pahala. Lepas tu, nak tengokkan koma tu bukannya kuat benar pun. Yalah kita sama-sama susah, sama-sama kita maknanya yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjin. Ayo kita berkongsi lah, tak ngapa. Begitulah orang Islam, tidaklah punya kekuatan, ya. Maka dikatakan di sini bahawa kehendak Allah lain. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang kita ada kehendak, tapi Allah lah yang menentukan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya tak? Kita punya kehendak lain, kadang-kadang Allah punya kehendak lain. Wa yuridullah an yuhiqqal haqqa bikalimatih. Yuridullah ni maknanya Allah berkehendak. Kataan yuridu daripada arada yuridu. Arada iradah. Arada yuridu ialah present tense-nya, yuridu fi'il mudhari'. Ya, fi'il madinya arada, past tense-nya arada. Arada yuridu. Allah berkehendak lain. Orang Islam punya kehendak kalau boleh bertembung dengan Abu Sufyan dan kafilah dagangannya. Ambil balik reta-reta itu kita punya. Tapi Allah menghendaki yang lain. Apa? Abu Sufyan dan kafilah dagangannya melencong jalan lain. Mereka selamat. Dagangan mereka selamat. Dan Nabi dan umat Islam bertembung. Terpaksa bertembung. Dengan maknanya tentera Abu Jahal, Amru ibn Hisham. Itu kehendak Allah. Ada benda yang kadang-kadang kita tak suka, tapi itu lebih baik. Ada benda yang kita suka, tapi itu rupanya tak elok.
Ya, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Ada benda yang kamu tak suka, itulah yang lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ada benda yang kamu gemar, rupanya itulah yang tak elok. Ya. Jadi di sini Allah, kehendak Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka Allah, apa kehendak Allah? Yuhiqqal haqq. Allah nak memberi kemenangan kepada orang yang berpegang kepada kebenaran. Yuhiqqal haqq, iaitu Allah nak merealisasikan kebenaran. Apa? Nak tunjuk kepada kita bahawa Allah bantu nasara abdah. Ya, nasara abdah, sadaqa wa'dah, nasara abdah, a'azza jundah. Apa dia? Allah, benarlah janji Allah, apa? Menolong hambanya. Siapa? Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat mengalahkan Abu Sufyan, hazamal ahzaba wahdah, mengalahkan tentera Abu Jahal tadi. Sadaqa wa'dah, nasara abdah, a'azza jundah. Perkasakan tenteranya yang 313 itu dengan kedatangan para malaikat. Ya. Wa anzala junudan lam tarauha, turunlah tentera yang kamu tidak nampak. Walaqad nasarakumullahu bi badrin, demi sesungguhnya Allah bantu kamu dalam perang Badar. Itu nasara abda a'azza junda hazamal ahzab, mengalahkan tentera musuh itu, ya. Wahdah. Jadi sebenarnya takbir hari raya itu cerita perang. Nasara abda a'azza junda sadaqa wa'dah, itu cerita perang. Oleh kerana itu tak maunya teroyak. Pasal apa pula nak menangis cerita perang? Ada ke tuan-tuan tengok cerita combat teroyak? Ada? Mana ada. Kalau bawang putih, bawang merah, haruslah teroyak. Ini tak cerita combat, kita teroyak. Kenapa teroyak, Pak? Entahlah, Pak, bila dengar takbir tu teroyak, Pak. Pak, ya Allah, Pak, jangan teroyak, Pak. Cerita takbir ni cerita perang, Pak. Mana orang tengok combat? Pak, kalau tengok combat, ada nak teroyak? Tak, katanya. Kalau bawang putih, bawang merah ke, batu belah, batu bercangkuk, teroyak lah aku, katanya. Jadi kadang-kadang tak tahu makna. Udah teroyak. Wa yaqta', dan Allah nak potong, putus, nak tuntaskan dabiral kafirin, segala konspirasi kejahatan orang-orang kafir. Ya. Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Allah nak membuktikan kebenaran dan nak membatalkan, untuk maknanya menghapuskan kebatilan dengan tak disangka-sangka. 313 dapat mengalahkan 1000 yang lengkap. Itu, ya, Allah Ta'ala nak membuktikan kebenaran di pihak yang memperjuangkan kebenaran. Wa kana nasrullah, ya tak? Demikian itulah bantuan Allah itu haqqun 'alal mu'minin, berhak ke atas orang-orang yang beriman. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan 1000 malaikat. Lepas itu 3000 malaikat. Lepas itu 5000 malaikat. Udahlah nema nampak orang Islam ramai. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Mereka nampak tentera Islam itu berganda-ganda. Mana datangnya ramai. Benar. Asalnya kata dia 300 lebih je. Ini udah bergediang. Udah ramai. Udah bergediang. Udah ngeronyot ramainya. Udahlah mula dia rasa takut. Tak? Udahlah dia takut. Lepas itu, segala panah-panah dan lembing-lembing semua mengena sasaran. Ya? Semua mengena sasaran. Lempar je kena. Lempar je kena. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu yang melemparkan lembing ketika mana kamu lemparkan, Allah lah yang melemparkannya. Dalam erti kata inayah,
bantuan Allah. Apa dilabur ni tak? Udahlah mula demo takut. Tentera musuh ni tadi. Ya. Teruskan. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Di sini kita jumpa perkataan alfin, alaf. Perkataan alfin itu ialah alaf yang kita sebut milenium, ya tak? Yang kita sebut milenium, alaf, baru alaf 1, alaf 2, alaf 3, ya. Alfu syahrin. Dikatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. 1000, ya, 1000 malaikat murdifin, berturut-turut datang dengan serban merah, ada dengan serban kuning, ada tentera-tentera berkuda, daripada kalangan malaikat. Setelah tastaghithuna rabbakum, Nabi mengangkat tangan seputih-putihnya, ya, sampai melurut lengan baju ni, nampak putih di sini. Mengangkat tangan, ya, Allahumma in tuhlik hadhil isabah la tu'badu fil ardi ba'du. Wahai Tuhan, kalaulah binasa 313 ni, ya Allah, tak ada siapa lagi lah yang akan menyembahmu di bumi ini. Maknanya kalau binasalah kami di sini, bantulah kami, ya Allah. Kalau engkau binasakan kami semua di sini, tak ada siapa lagi yang boleh diharap untuk menyembahmu, ya Allah. Begitulah doa Nabi, dipanggil istighatsah. Istighatsah daripada istaghatha yastaghithu. Di sini ada tastaghithu, iaitu minta pertolongan. Istighatsah. Daripada situ timbullah perkataan ghauth. Ya, ghauth, ya. Istighatsah. Fastajab. Allah mustajabkan permohonan Nabi. Maka Allah Ta'ala antara bentuk istijabahnya ialah mumiddukum, madad. Perkataan mumid daripada madad. Madad tu maknanya bantu. Mumid daripada madad, iaitu Allah bantu kamu dengan 1000 malaikat. Bi alfin minal malaikati murdifin, yang datang berperingkat-peringkat, berturut-turut, tak putih-putih weh. Welo, ingatkan sikit je, kata dia, orang-orang kafir ya. Ramai rupa memang. Kebetulan pula Nabi pecahkan pasukan kepada 4 pasukan. Sayap kanan, sayap kiri, sayap depan, sayap belakang. Nabi tak suruh berperang tu cara ramai-ramai je. Ropi tu, ropi tu hidup. Macam Red Indian kan. Red Indian kan tak ada strategi. Udah letak baju, tak ada senapang, pakai kapak, kita terus meluru nonong je ropi tu. Lebau. Itu contoh je tak. Atau Nabi seorang yang strategis. Nabi kata pecah 4. Biar muqaddamah, tentera yang di depan. Kemudian dihimpit oleh al-maimanah, tentera sebelah kanan. Kemudian dihimpit oleh tentera sebelah kiri, al-maisarah. Kemudian datang tentera daripada muakharah, daripada belakang. Jadi musuh jadi kaget, panik. Rupanya ramai dia memang. Mula-mula datang, serang daripada bahagian depan. Dihimpit pula daripada kanan. Dihimpit. Welo, tak henti datangnya. Kalau ibaratnya striker kita ada 3. Tak termasuk yang lawan dengan Oman tu, kalah dah. Kalau 2 kali lepas tu, kat Oman pun kalah, kat Malaysia pun kalah. Kata ada 3 striker, tak? Ada 3 striker dengan wingnya, dengan apa. Mana tak menang Liverpool, tak? Semua striker meh-meh ambil dia. Itu contoh, tak? Kalau yang ada pengkor, macam mana apa? Tak? Nyepok gemuk tak kena. Orang nyuruh nyepok ke depan, dia nyepok ke belakang. Itu contoh, tak?
Jadi Nabi berjaya pecahkan tentera kepada 4 sehingga dirasakan bahawa bantuan datang dari kanan, bantuan datang dari kiri, bantuan datang dari belakang. Jadi menyebabkan musuh jadi kecut saiwarnya dari sudut perang sarafnya, menyebabkan musuh jadi kecut. Apatah lagi dengan kelihatan ramai para malaikat itu menyebabkan mereka jadi takut dan risau. Sudahnya dengan Abu Jahal pun akhirnya mati dalam peperangan itu. Nombor 1 lah kiranya di kalangan Quraisy tu. Kiranya Abu Jahal tu kira nombor 1. Apa dilabur? Ya tak? Kalau dah generalnya pun dah tak ada, lebuh ya tak? Itu begitu keadaannya ya tak? Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Jadi kedatangan malaikat itu adalah busyra lana, kan? Nilnal muna. Busyra ialah khabar gembira. Busyra sama dengan basyir, sama dengan bisyarah. Kadang-kadang orang perempuan namanya bisyarah. Mak saudara saya namanya bisyarah, binti Haji Sa'ya. Dulu dia duduk rumah kerajaan belakang stesen Beh tu. Dulu ada rumah kerajaan belakang stesen Beh tu dulu. Masa tutup lah kerja di sini. Pejabat agama yang tapak Poris tu lah. Pejabat Poris tu tak? Dulu situ lah pejabat agama ya. Sebelum cerita yang ada ni ya tak? Jadi mak saudara namanya bisyarah daripada busyra, basyir ya. Tapi orang Melayu dia tak pandai sebut shin, bisarah je lah, tak bisarah. Sebenarnya busyra, khabar gembira. Apa? Datangnya malaikat itu menggembirakan. Jadi kuat semangat orang Islam. Sebenarnya memang janji Allah begitu ya, memang janji Allah bukan hanya di zaman kita, bukan hanya di zaman Nabi. Ya, kawan-kawan yang terbabit dalam peperangan menentang Rusia dulu pun menceritakan dapat merasai kehadiran malaikat itu ya. Kalau tidak bukan senang nak ngalahkan tentera Rusia. Semua lengkap. Yang lawannya manik Quran je. Yang lawan tu orang Afghanistan yang jual manik Quran tu. Yang masuk kampung kita yang bawa karung dulu. Manik Quran. Dia jualnya Quran kuning. Ya tak? Yang waliyatalataf tu lah. Qurannya ada merah tengah tu. Waliyatalataf tu ya. Dengan manik. Bawa karung satu. Kuma masih tu kenik lagi. Ya Allah. Jadi mak kata, kamu jangan buah sangat. Kamu nampak manik Quran tu. Itu ngapa mak? Itu semua kepala budak dalam tu. Kita pun langsung diam. Betul tak? Tak berani. Kamu jangan lebih aku. Sekarang aku bagi kepala kamu. Dan kita pun percaya. Tertengin. Masa tu kan dia pandai. Sangat. Tak? Kena torok gitu je. Tak? Bahasa orang lama torok lah. Tak? Orang baru tak tahu dia motorok tak? Jalan kaki kampung. Ni Quran. Gitu. Jangan main-main ni tak? Gauponya demo boleh mengalahkan Rusia. Jangan main. Main Quran je yang boleh mengalahkan Rusia. Hai, mak Ukraine pun tak tahan ni tak? Ukraine pun tak tahan. Jadi di sana katanya memang terasa bantuan malaikat itu datang ya. Dan katanya selain daripada busyra walitatma'inna bihi qulubukum, untuk menenangkan. Perkataan tamakninah ya. Tatma'inna daripada tamakninah. Tamakninah tu maknanya tenang. Nafsu yang mutmainnah iaitu yang dapat ditenangkan, patuh, taat perintah Allah. Seronok je puasa. Ya tak? Ngapa? Mesra jemaah, mesra masjid, mesra Quran, mesra sedekah, mesra bangun subuh. Seronok je. Hati tu jadi tenang.
Tatma'inna, hati itu jadi tenang, mutma'inna. Jadi hadirnya malaikat itu untuk menenangkan qulub, hati-hati. Ya. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, wa man nasru illa min indillah, dan tiadalah kemenangan. Nasru tu kemenangan, ya, nasrul haq, kemenangan yang benar. Nasrullah, idza jaa nasrullah, ya. Tiadalah kemenangan di Badar itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang ramai dengan izin. Maka sebab itu dikata, wa man nasru illa min indillah. Tak adalah kemenangan itu melainkan dengan bantuan, inayah, riayah daripada Allah. Itu dia, ya. Jangan kita sombong, ya. Kita ingat bahawa Allah itu jaa nasrullah. Dan apa sifat Allah? Aziz, gagah, perkasa. Ya tak? Azizun Hakim. Kemudian ayat 11 ni menceritakan dari sudut logistik tempat perkhemahan orang Islam. Ya. Tempat perkhemahan orang Islam itu lebih tegap kerana dihujani dengan hujan. Kemudian dekat dengan telaga ataupun sumber air. Dan kemudian orang Islam pula diberikan rasa tenang sehingganya mengantuk, tertidur. Dalam pada tidur itu tiba-tiba turun hujan. Jadi apa maksudnya? Lena, kemudian dapat pula mandi, corgeh esoknya bila berperang. Macam berbudak lah pergi periksa. Tidur cukup, boleh mandi. Tak sama dengan berbudak yang pergi periksa haram tidur-tidur. Ngapa tak tidur? Atau baca buku last minute. Itu saya lah tu. Udah penuh je buku atas meja ni. Last minute baru nak baca. Gitu. Pergi periksa haram mandi. Kemampunya kopi tu je pergi mame je tak? Jadi tak sama je tak? Dengan student yang sudah prepare awal dan dapat tidur nyenyak. Bangun pula sempat mandi-mandi. Oh, sedapnya bila pergi periksa tu. Segar. Je tak? Corgeh rasanya. Jadi begitu Allah Ta'ala bantu dari sudut spiritnya, dari sudut maknanya kita kata maknawiyahnya, bagaimana dikatakan umat Islam itu dilenakan tidurnya. Itu yang disebut perkataan nu'as. Dalam bahasa Arab, sleepy, ya, mengantuk ialah nu'as. Na'san, ya, nu'as ataupun na'san. Kalau saya mengantuk, ana na'san, ya tak? I'm so sleepy, ya. Ana na'san jiddan. Na'san, daripada na'san timbullah nu'as. Jadi Allah sengaja kurniakan nikmat mengantuk tu. Mak jangan tambah bila disorongkan bantai. Mak. Ya tak? Lebur sampai ke bidor. Itu contoh orang lama kata sampai ke bidor, ya tak? Coba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ يغشيكم النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Jadi dipenuhi dengan rasa nu'as, iaitu mengantuk. Ayat 11, ingatlah ketika Allah jadikan kamu mengantuk.
Ya, mengantuk itu sebagai amanatan. Amanatan itu aman rasanya. Dapat tidur. Nun di sebelah pihak kafir, tak boleh tidur demo weh. Demo udahlah tak cukup air. Ya, udahlah tak cukup air. Jauh daripada sumber air. Lepas tu tak boleh nak tidur demo malam tu. Orang Islam ni, Allah Ta'ala bagi nikmat. Apa? Mengantuk. Dapat tidur sebagai satu yang mengamankan. Kan kita ya, bila mana kita mengantuk tiba-tiba dapat tidur. Dapat tidur kejap pun jadilah. Kita tak ada micro sleep tu bahaya. Bawa kereta ada micro sleep ya tak? Ataupun malam-malam kita nak bertadarus. Jadi tu kita tidur lah sikit ni tak? Lepas Zuhur tu masalahnya tidur pun tidur, tadarus pun hidup. Lantak tengah tadarus tidur pula. Orang dah habis dah, dia tak habis lagi. Mana ngira kan ni tak? Itu pun mau juga dia. Dalam bab ini kita tabik lah orang perempuan. Kuat demo bertadarus ni tak? Orang lelaki ni tak risau ngapa yang Nabi nampak malam Mi'raj tu orang perempuannya ramai. Ramai mana? Dia kata, Nabi nampak ramai orang perempuan dalam neraka. Itu yang orang lelaki overconfident tu, aku tak risau. Katanya. Jangan buat pasal. Bukan kita sedar. Ya, dalam ngantuk tidur itu, tiba-tiba, yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Cukuplah seronoknya. Tengah tidur, nyenyak tu, tiba-tiba turun hujan weh. Air kita tak? Tapi tuan-tuan mungkin seronok lah sebab Ipoh banyak hujan. Kumu Kuala, mak masuk Sarawak tak rupa ada hujan. Antara tempat yang payah hujan tak? Bila hujan turun tu seronok benar. Ya Allah, gedidi mata nengoknya tak? Rasa nak mandi je. Nak mandi hujan. Tapi segankan cucu je kalau tidak awak mandi je tak? Gitu. Seronok benar rasanya. Jadi dalam pada ngantuk tidur tu tiba-tiba turun ayat wa anzala minas sama'i wa yunazzilu minas sama' wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Seronoknya. Puas rasanya tak? Tujuannya apa? Liyutahhirakum. Perkataan yutahhira daripada taharah. Yutahhira daripada taharah. Orang yang membersihkan diri mutatah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, daripada taharah. Maka daripada situlah makanya orang yang bersih itu dipanggil tahir. Tapi orang Perak tak boleh harap. Udah tahiyur pula. Pak Mat tahiyur, Pak Mat tahiyur kata dia murid. Bukan tahiyur, tahiyyak pula. Tahir. Yang kedua, air ini berperanan untuk menghilangkan sisa dan jejak dan juga rantai-rantaian syaitan. Yudhiba ankumur rijzas syaitan. Itu dia. Sebab itu bila kita ngubat-ngubat, kita pakai air. Kita tak pakai kemian. Kalau ngubat pakai kemian tu ada campur. Memuja-muja, tak? Ada campur, ada memuja, mambang laut, mambang tanah, tak? Mambang darat. Berdampinglah dengan kuma, wahai si mambang. Udah. Ya tak? Itu ada campur. Kalau pakai kemian tu ada asap-asap tu. Tak. Kita pakai pendekatan Islam, ayo. Sebab apa? Nak putuskan rangkaian syaitan daripada api, ayo. Itu pasalnya Allah Ta'ala turunkan air supaya pengaruh syaitan itu dapat dibuang. Sebab apa? Bila tak mandi ni tuan-tuan, Allah. Ya tak? Banyak kesnya di mana bila kurang dengan air, kurang air sembahyang, maka mudah syaitan masuk. Kurang mandi, kurang jaga kebersihan, mudah syaitan masuk. Masuk rumah, ya tak? Pepok lerak. Demonya tak mandi-mandi, tak semayang. Kain baju, ya selayut. Ya Allah. Lepas itu dengan pengornya, bangornya. Ya tak? Mana tak syaitan gemuk. Buka le tingkap ni, apa hanya. Ya tak? Terpengap je, tingkap barang berbuka. Mana syaitan tak duduk je di dalam tu. Udah beranak raining.
Ya tak? Buka. Buka. Ambil semayang lerai. Kita ambil semayang lerai. Ini biasanya bukan apa ni, melibatkan perkelahian anak beranak tu. Ya tak? Jadi buang dulu ya pengaruh-pengaruh syaitan dalam rumah tu ya. Maka dengan itu, dengan air yang turun itu, Allah Ta'ala ikat hati-hati kamu daripada waliyarbita ala qulubikum. Perkataan yarbita daripada rabata, ribat. Ya, rabitah dengan makna ikatan. Dengan makna ikatan daripada perkataan rabata. Rabata yarbitu, Allah ikat hati-hati ini dengan air tadi, dengan tidur nyenyak tadi, ya, maka dengan itu hati ini terikat kemah di antara satu sama lain, syaitan tak ada mempengaruhi. Bahkan wa yuthabbita bihil aqdam, jadi stabil pula kaki-kaki memijak. Pasal apa? Tempat umat Islam berkemah itu, maka dia tidaklah licin, dia tidaklah maknanya kita kata pasir, semata-mata pasir, tetapi jadi tegap. Sebab apa? Dicampurkan dengan air. Maka tidaklah jatuh bila memijaknya. Itu maknanya bagaimana dari sudut logistik peperangan, kita pilih tempat yang sangat strategik. Ya, dalam peperangan ini ada seorang namanya Habab ibnul Humam, ya, Habab ibnul Humam. Ya Rasulullah, kami nak bagi pendapat. Mula-mula Rasulullah ajak berkhemah tapi sumber airnya jauh sikit. Jadi Habab ibnul Humam kata, apakah tempat berkhemah ini wahyu arahkan? Tak, Nabi kata bukan wahyu. Ianya adalah semata-mata helah peperangan. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, moh kita berkhemah depan lagi, dekat dengan sumber air. Ya, kita dapat sumber air lebih awal daripada musuh. Musuh tak dapat sumber air. Jadi Nabi setuju dengan pandangan itu. Sebab apa? Urusan orang Islam ini mestilah syura. Maksud syura ialah mutual consultation. Menerima pendapat daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi dia yang ada pengalaman, Habab ibnu tadi apa tadi ya, dia kata mau kita kadap sikit ke depan ya Rasulullah. Sana ada air, sini tak ada, tak mandang, ya tak? Air kita dapat air, musuh tak merasa. Jadi ini pun kekuatan dalam peperangan logistik, ya tak? Jadi Nabi tak adalah ambil pendekatan tutup pintu, tak. Nabi suka menerima pendapat yang kedua. Sebagai kawan berfikir, begitulah, ya. Cuba baca satu lagi ayat. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Ini bagaimana untuk menang dalam peperangan. Oleh kerana tentera musuh lengkap memakai baju besi. Itu mana rupa nak nikam, mana rupa nak ditetak, ngapa? Itu baju besi. Itu. Jadi Allah Ta'ala sasarkan dua. Satu, a'naq, tengkuk. Pasal tengkuk terdedah, baju besi tak sampai ke tengkuk. Jadi Allah Ta'ala suruh supaya para malaikat bantu dengan memenggal tengkuk-tengkuk. Dan orang-orang Islam ini tadi memenggal banan. Banan ini ialah fingers. Ya, maknanya ini dipanggil banan. Ini dipanggil banan. Ya. Penggallah tangan-tangan ini, jari-jari ini, sebab nanti tak dapat nak pegang pedang. Jadi sasarkan, kalau tak dapat tengkuk, sasarkan pada banan. Banan ini ialah fingers, iaitu jari-jari. Bila tak ada jari jemari, apa dipegangkan, pedang dan sebagainya. Ini pendekatan tuntas untuk maknanya menghapuskan kekuatan
musuh. Tapi ada lagi aspek yang lain, iaitu aspek psychological warfare-nya, perang sarafnya, iaitu Allah campakkan rasa takut dan gerun musuh dalam hati. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Ru'ba ni rasa gementar, rasa takut. Ya, tak, dan nak berperang lagi, hati tu dah mula. Ya, hati tu dah mula dah. Ya tak? Macam setengah orang kan, dia punya gemuruhnya darah tu. Dia punya gemuruhnya darah tu. Apa? Wali tu, dia gemuruh. Dia nak nikahkan anak dia. Dah dia pula gemuruh. Si wali tu dah gemuruh. Dah lah tu tak lepas-lepas. Lama mandi. Ya tak? Mandi. Tak ngilangkan gemuruh tu. Sampai kawan saya pengantin lelaki. Jadi dia kata dalam hati dia, apa lepak mentua teman ni? Ya tak? Kalau tak jadi pun tak apa. Teman tak kisah. Apa sih? Itu dah sampai gemuruh sampai 3 kali. Berpeluh-peluh. Dia cerita darah gemuruh ni tadi. Ya tak? Ni kawan saya lah. Ya tak? Kenapa? Dia tengoknya bakal pak mentuanya tak lepas-lepas. Dia dah ready je. Sedih je. Ganti lelaki ni tadi. Pasal apa sedih je? Tu dah hendak. Ya tak? Sedih je tu. Ya tak? Muh kita. Maka dikatakan di sini, ingatlah ketika diwahyukan oleh Tuhan kepada malaikat, khabar kepada malaikat, anni ma'akum, aku, kata Allah, bersama dengan koma, dari sudut inayah dan riayahnya. Ya, bersama bukan dari sudut zat, ya, bersama iaitu dari sudut inayah. Makna inayah ialah pertolongan, riayah ialah pemeliharaan. Orang dulu-dulu suka bahasa ni, inayah dan riayah. Ya tak? Orang sekarang mana ada dah bahasa rupi tu. Ya tak? Inayah dan riayah tak ada dah. Bahasa demo lain. Yo. Bahasa demo. Ya tak? Maka kabarkan aku bersama dengan kamu dari sudut inayah dan riayah. Maka dengan itu fasabbit. Maknanya kukuh. Menjadi kukuhlah. Fasabbitul ladzina amanu, menjadi kukuhlah, ya, maknanya orang-orang Islam ni hati mereka bila mana Allah wahyukan kepada nabi kita berkhabar bahawa malaikat bersama, ya, maka dicampakkan pula, ulqi tu dicampakkan, aku campakkan dalam hati-hati, qulub, hati-hati, ya. Kalau satu qalb, kalau satu qalbun, qaf, ya, dengan qalbun, bukan kalbun. Kalau kalbun, anjing, kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit sadisuhum, ya, dikatakan khamsatun wasadisuhum kalbuhum. Jadi kalau kalbu, anjing. Jadi kalau kalbuku merinduimu, jadi bukan kalbu, qalbu. Kalau dah banyak, qulub, ya muqallibal qulub. Saya akan campak, kata Allah, aku akan campakkan dalam hati orang kafir itu perasaan gerun, takut. Ar-ru'ba, ya, di dalam hati mereka. Maknanya ketika mana mereka sudah hilang semangat mereka, tetaklah. Di mana nak ditetak? Pada badan tak boleh. Tetaklah fauqal a'naq. Ni. Tengkuk ni, a'naq. Perkataan a'naq ni kita jumpa dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aidi. Bukan. Inna ja'alna fi. Cuba surah Yasin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan pada tengkuk-tengkuk mereka belenggu. Ada dalam surah Yasin tu. Inna ja'alna fi a'naq. Di sini pun ada a'naq. Jadi oleh kerana mereka berbaju besi, maka penggal dan tetaklah atas tengkuk mereka. Sebab tengkuk itu tak ada perlindungannya. Biar lantaknya tebal mana baju besi pun, tengkuknya itu terdedah. Attack tengkuknya weh. Ya. Jala kadang-kadang dulu masa sekolah Methodist dulu tuan-tuan, bertumbuk dengan, minta maaf ya, bertumbuk dengan bangsa India. Atau kita silap, tak reti. Tumbuk kepala dia keras.
Kan? India kan. Kata ayah kata, usahlah kamu tumbuk kepalanya, tumbuk perutnya, kata ayah. Ayah dia pasal nyuruh tumbuk nombor satu. Atau dia gemuk tumbuk. Wadribu minhum kulla banan. Dan juga selain pada itu, penggallah juga banan, yang ini hujung-hujung jari, sehingga mereka tak boleh lagi pegang pedang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam peperangan ini ada satu ayat turun yang memuji seorang sahabat. La tajidu qauman yu'minuna billahi, surah Al-Mujadalah, surah Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulihi walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Kamu tidak akan dapati orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, tiba-tiba dia masih kasih kepada musuh. Walaupun musuh itu barangkali ayahnya, barangkali anaknya, barangkali ikhwannya, iaitu barangkali saudara maranya, adik-beradiknya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Kisah ayat ni siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah, tentera Islam. Dia terpaksa berdepan dengan musuh, antaranya bapa dia sendiri. Dia cuba mengelak-ngelak, tak nak bertempur dengan bapaknya. Tapi akhirnya dia melihat ini bukan soal bapa, ini bukan soal anak. Ini soal musuh Allah. Maka tak boleh ambil pendekatan sentimen kekeluargaan, lalu menolak untuk bertindak terhadap musuh, ketepikan soal sentimen bapa dan anak. Ini soal dia nak bunuh kita, dia musuh Allah, kita ini nak mempertahankan agama Allah. Makanya akhirnya Abu Ubaidah pun nekat, daripada orang lain bunuh, biar aku yang bunuh. Allah Ta'ala turunkan memuji apa tindakan Abu Ubaidah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman sungguh kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba boleh ada perasaan kasih dan sayang kepada orang yang menentang Allah dan menentang Rasul. Walaupun orang itu yang disayangi itu bapaknya ke, anaknya ke. Maka dalam peperangan Badar terjadi anak berperang dengan bapa, terjadi bapa berperang dengan anak. Begitu yang berlaku. Ketika itu bukan soal sentimen kekeluargaan, tetapi ketika itu do or die battle. Sama ada nak bersama dengan Islam, ataupun bersama dengan musuh Allah. Itu saja yang timbul. Jadi akhirnya dipuji Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah kerana ketegasannya untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang bunuh akhirnya Abu Jahal ini? Takdirnya setelah luka parah, Abu Jahal ini luka parah, dia tidak terus mati, Nabi ambil pendekatan supaya kena ada peninjau yang meninjau siapa yang masih hidup, siapa yang mati, siapa yang luka parah dan sebagainya di kalangan muslimin dan juga di kalangan kafirin. Maka di antara yang Nabi tugaskan sahabat yang paling rendah fizikalnya, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat yang paling komitted, yang paling komitted, tapi committed. Nak bunyi sama je. Nak bunyi sama tak? Dia committed tapi committed. Jadi dia pun cari, tinjau. Terjumpa Abu Jahal yang pernah dahulunya maknanya menzalimi dia. Yang pernah dahulunya mengangkat dia setinggi-tingginya sampai putih telinga dia. Sebab dia pernah diseksa oleh Abu Jahal. Dia pendek. Abu Jahal pegang dua telinga dia. Abu Jahal kuku panjang, tak potong hari Jumaat. Apa dia Abu Jahal? Apa potong hari Jumaatnya? Itu dah tajam. Digoncangnya Abdullah bin Mas'ud.
Putus telinga kawan tu. Putus telinga. Bila dia jatuh, apa kata dia kepada Abu Jahal? Jaga kamu, wahai Abu Jahal. Kalau Islam benarkan kami berperang dengan kamu, kepala kamu aku cari. Bukan cari telinga. Kalau cari telinga, baruan satu. Ya tak? Seri, ya tak? Dan ini 2-1. Apa? Kepala kamu aku cari, kata. Terkejut Abu Jahal. Macam mana perebet boleh cakap begitu pada general, ya tak? Terkejut dia. Rupanya Allah Ta'ala nak membenarkan kata-kata Ibnu Mas'ud. Terhasil dalam perang Badar itu. Jadi tengah kawan tu luka parah, ya tak? Maka apa tanya di Abdul Mas'ud kepada Abu Jahal. Katanya memang Muhammad ini ya musuh aku. Tak ada ngaku kalah tu. Jadi Ibnu Mas'ud ni tengok ada pedang Abu Jahal jugalah, ada pedang Abu Jahal. Atau pedang tu tinggi dan besar lebih dari dia lagi. Dia pendek. Dia pegangnya hujung pedang tu. Tak diangkatnya pedang, tak lalunya. Dia pegangnya hujung pedang tu, dia tenang, dia betulkan tengkuknya. Dia pun aim dekat tengkuk, lepas tu dilepaskannya. Bismillah, Allahu Akbar. Kena tengkuk, putoi. Putoi. Dia pun bawa kepala tu kepada Nabi. Nabi kata, uzunun bi uzunin wa ra'sun. Uzun bi uzunin, telinga satu sama, wa ra'sun, dan kepala 2-1. Mula menang separuh dapat seri separuh masa pertama 1-1. Separuh masa kedua dapat skor 2-1. Jadi kata ni Nabi, uzunun bi uzunin wa ra'sun, telinga balas telinga. Dah dapat dah. Sebab apa? Masa dia bawa kepala tu, dia pegangnya telinga Abu Jahal tu. Masa dia bawa je kepala Abu Jahal tu, dia pegangnya telinga. Jadi telinga balas telinga, dah dapat. Dah menang seri satu sama. Wa ra'sun, menang kamu 2-1. Itu kisahnya sebelum turun perintah untuk tak boleh lagi dah mencincang mayat. Itu sebelum peristiwa itu, sebelum turunnya wahyu. Sebab wahyu ni turun berperingkat-peringkat. Lepas itu dalam Uhud tidak dibenarkan lagi mencincang ya mayat-mayat. Jadi begitu bagaimana Ibnu Mas'ud tercapailah cita-cita dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum peperangan ada mubarazah. Apa mubarazah? Iaitu 3 lawan 3. Cerita apa entah? Yang Piramli lawan tu. Cerita apa? Yang tercabut tangan. Tuan-tuan tak nengok. Tuan-tuan ni warung. Saya nengok tapi dah lupa dah. Jadi keluarlah orang-orang Ansar, pemuda-pemuda Ansar, untuk berlawan secara 1 lawan 1 sebelum peperangan. 1 lawan 1 dulu, ya, mubarazah dalam bahasa Arab, sebelum peperangan. Keluarlah 3 pemuda Ansar. Maka apa kata jagawan-jagawan tengit Quraisy? La nuridu al-ansar, nuridu Banu Ammina. Kami tak mau orang-orang Ansar, anak-anak muda ni. Kami mau anak-anak pak saudara kami. Kami ndak Ali, kami ndak Hamzah. Anak-anak pak saudara kami lah. Kami nak berlawan dengan mereka. Kami nak berlawan dengan mereka. Akhirnya Nabi kata, tarik keluar, maknanya orang anak-anak muda Ansar ini yang bersemangat ni, naik Ali, naik Hamzah, ya, naik Ali, naik Hamzah, ya, naik Abu Ubaidah dan sebagainya. Berlawanlah, ya, 1 lawan 1 dulu. 1 lawan 1. Terbunuhlah, antara yang terbunuh ialah Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah ini ayah kepada Hindun binti Utbah. Hindun ni isteri Abu Sufyan.
Ya, Hindu ni isteri Abu Sufyan. Jadi maknanya terbunuhlah Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Walid ibnu Uqbah. Maknanya ianya membawa kemenangan moral kepada orang Islam sebab Hamzah ke Ali ke berjaya membunuh musuh ni tadi. Setiap kali menang, Allahu Akbar. Setiap kali menang, Allahu Akbar. Jadi itu memberikan rangsangan kepada tentera Islam. Sebab itulah bila bertembung pula lepas itu, maka peperangannya begitu dahsyatnya. Ketika itulah kelihatan maknanya tentera Allah, iaitu bagaimana Allah Ta'ala membantu dengan kehadiran para malaikatnya. Hadirin-hadirat sekalian, 70 korban di kalangan Quraisy, 70 tertawan. Di antara 70 yang terkorban termasuklah Umayyah bin Khalaf yang menyeksa Bilal. Yang menyeksa Bilal tu Umayyah bin Khalaf. Luar biasa ya seksaannya. Dan termasuk Abu Jahal sendiri, Amru ibnu Hisham. Jadi unexpected lah kiranya, underdog dah. Orang Islam tu tak boleh lah nak menang. Tapi begitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah tahu laporan berapa orang mati, siapa yang ditawan, Nabi suruh supaya orang-orang Islam kebumikan 70 orang tu. Ya, kebumikan di suatu lubang yang disebut sebagai Bi'ri Qulaib, ya, dikebumikan di situ. Apa maknanya di sini tuan-tuan? Ini kita cakap soal karamah insaniyah, memuliakan manusia. Kita tidaklah mandikan, kita tidaklah sembahyangkan pasal jenazah itu jenazah orang kafir, tapi kita wajib tanam. Kita tak boleh biarkan dia begitu sahaja, ya? Tidak mesra alam sekitar, ya, membawa sesuatu yang tidak elok. Sebab manusia itu tetaplah sebagai manusia Bani Adam, perlu dihormati. Maka Nabi suruh supaya ditanam, supaya ditanam walaupun tidak dimandikan dan disembahyangkan. Tapi Nabi sebelum itu berdialog. Bukanlah berdialog, bermonolog. Ya. Nabi sebut kepada mereka, ya Aba Jahlin, ya Umayyah, ya Utbah, nahnu qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Fahal antum wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Dia bercakap dengan mayat ni tadi. Nabi bercakap dengan mayat. Nabi kata, wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai apa nama tadi yang Umayyah, kami telah dapat apa janji Tuhan kepada kami adalah benar, bahawa Tuhan berjanji akan membantu kami. Sadaqa wa'dah. Apakah kamu dapati apa janji Tuhan kepada kamu itu benar? Dia bercakap dengan mayat ini tadi. Wahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Tiba-tiba ada sahabat kata, ya Rasulullah, wahal tukhatibu ma iza juyyifu? Wahai Rasulullah, takkan nak bercakap dengan bangkai pula? Takkan nak bercakap dengan mayat? Kata Nabi, innahum asma'u walakin la tujibu, lakin la yastati'u an yujibu. Sesungguhnya mereka dengar, cuma mereka tak mampu menjawab. Daripada sinilah makanya dia ambil faham orang yang mati itu dengar labun kita. Sebab itu Nabi pesan bila pergi ke tempat jenazah, cakap yang baik-baik sahaja. Ya. Apa kata kita pada jenazah? Kebaikan. Walaupun kita tahu matinya kena kabel. Mati jegang. Apa? Dia manjat. Dia manjat pencawang. Mencuri kabel. Habis semayang jenazah, Pak Imam kata, apa kata kita pada jenazah ni? Kebaikan. Hati kata baik. Apa? Curinya kabel. Tak. Pasal pesan Nabi, bila kita pergi jenazah, cakap yang baik-baik saja. Dia lah kemarin. Harapan mak bapaknya. Harapan pohnya. Dia lah yang nengokkan pohnya. Pohnya seorang. Jadi segala benda pohnya perlukan, dia lah kulukan dia. Belikan ikan lah, tolong bayar duit api lah. Walaupun bagi duit 50, lebur. Tak ada. Bakinya lebur, dah lah tu. Belikan rangi melo, belikan Ovaltine apa semua. Dah lah tu.
baki lebau ada. Baki lebau ada. Tapi dia lepun harapan apa ni pohnya kemarin ada. Tak tahu lepas ni siapa nak tengokkan hepohnya. Jadi sebut yang baik-baik je. Jangan sebut dia manjat pencawang tu, jangan sebut dia tak. Jadi Nabi bercakap, artinya Nabi bercakap, dan kita kata bahawa mayat ini kata Nabi boleh mendengar, cuma tak boleh menjawab. Kemudian Nabi atas dasar mesra alam sekitar suruh kebumikan, dan kemudian maknanya kita lihat di situ bagaimana hukum, bagaimana hukum memuliakan anak Adam. Bagaimana hukum memuliakan anak Adam. Saudara, sesama manusia, cuma tidaklah dimandikan dan disolatkan. Taib, ini berlaku bila? 17 Ramadan. Antara ini berapa Ramadan weh? 17 lah. Jadi apa yang saya nak ceritanya? Saya nak ceritanya bahawa ada 2 peperangan berlaku di bulan Ramadan dan tidak ada sahabat yang bantah. Ya Rasulullah, tangguh dah dulu. Ngapa? Jadual more dah siap. Tak ada. Peperangan Uhud berlaku 8 Syawal tahun berikutnya sebagai peperangan menuntut bela, tak? Tahun yang ke-3 Hijrah. Tak ada para sahabat minta tangguh ya Rasulullah. Ngapa? Rumah terbuka. Kan rumah terbuka 40 hari. Maka puasa 30 hari je. Iyalah puasa 30 hari. Tapi rumah terbukanya 40. Ada lagi je tak? Itu belum kira jabatan-jabatan buat lagi. Persatuan-persatuan buat lagi. Ngeredok. Ngeredok rumah terbukanya. Nengokkan lara kita ya. Segala masjid, segala surau dengan susunan jadual. Berbukanya, more pula ada qabliyah, ba'diyah, ya, cara susunnya dekat tempat makan tu, meja bulatnya dak. Jadi terasa ni. Ini bulan puasa ke bulan makan ke dia? La'allakum ta'kulun ke la'allakum tattaqun? Kalau ikutnya la'allakum tattaqun, tak jadi weh. La'allakum ta'kulun ni dak. Udah buah kantor kedua. Ya tak? Buah kantor pun heran. Mana pasirnya aku ada di pekan. Aku biasa duduk di hutan. Ketahuilah wahai kantor. Sesungguhnya kamu masih lagi berada di bulan Ramadan. Habis Ramadan esok baliklah kamu ke hutan. Raban dengan cepo. Itu contoh. Itu contoh. Jadi kadang-kadang kita risau. Kenapa? Syahrul Siyam dia jadi Syahrul Ta'am. Ta'am tu makanan dah. Hilang kita kata asas daripada puasa untuk merasai apa yang dirasai oleh orang miskin. Udah ngincoh weh. Udah ngincoh buat makan ni tadi tak? Ustaz tu dia cakap dia pun makan juga Tidak nak ngabarkan, biarlah kita sederhana Jangan kita melampau-lampau sebab sebenarnya diadakan Ramadan ini bukan untuk kita membalas dendam. Kerana tak dapat makan, tengok makan sesedapnya udah nguap sesaja. At-tahiyyat. Assalamualaikum. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Lantak tertidur tengah sembahyang. Udah nguap sesaja. Udah tak habis Fatihahnya. Udah tak habis Fatihah. Tapi ni bukan sini ni, orang Pasir Benengung Wallahu alam, sekadar itu perkongsian kita Dan kemudiannya akhir sekali saya nak sebut 70 tawanan perang tu macam mana Nabi buat? Nabi buat package. Siapa yang ada harta benda di Mekah tebus. Siapa yang tak ada harta benda, maka hendaklah dia ajar anak-anak orang Islam membaca, menulis. Ini seorang pemimpin memikirkan soal kualiti rakyat. Mesti diangkat martabat mereka. Maka begitu pemikiran Nabi. Apa? Rakyat ini akan jadi mulia dengan memiliki ilmu pengetahuan. Boleh membaca, boleh menulis. Jadi dalam pada perang pun Nabi masih lagi memikir bagaimana nak mengangkat martabat rakyat supaya rakyat itu berilmu. Jadi Nabi kata yang tak ada harta untuk tebus, ajar anak-anak orang Islam membaca
dan menulis. Begitulah Nabi sebagai seorang negarawan memikirkan ya tentang bagaimana nak mengangkat martabat rakyatnya, ya, mengangkat martabat rakyatnya. Wallahu alam, itu sedikit perkongsian kita berkaitan dengan Badar, ya. Ya dah, sila. Dia dengar. Sebab itulah makanya Nabi kata apabila selesai sahaja 7 langkah terakhir, maka datanglah mungkar dan nakir. Jadi maknanya adapun sebelum itu kata Nabi, dia sentiasa mendengar perbualan kita, maka bicara yang baik-baik sahaja. Jadi memang orang talqin itu dengar, cuma dia tak jawab. Teman pun tahu soalan itu. Mika pesan jangan takut. Mika turun tempat teman. Mika turun tempat teman. Baru Mika tahu tak? Itu nyelorong saya je lah. Satu hari tu ada talqin di tempat saya tau. Tiba-tiba telefon ni berbunyi. Bunyi telefon itu, ringing tone-nya ialah Upin Ipin. Jadi kawan tengah talqin, bila datang 2 malaikat, sekarang janganlah rasa takut, janganlah rasa gentar. Betul, kata Upin Ipin tau. Jadi orang tak tahu itu ringing tone, orang perhati siapa juga lah nyampuk ni tak. Saya dah tahu ini mesti Upin Ipin ni. Upin Ipin yang ringing tone tu boleh di Upin Ipin kan, ni tak. Itu saja nak ngabarkan. Jadi balik cerita kita, memang orang yang mati itu sebelum 7 langkah yang terakhir itu mendengar bicara kita, dan sebenarnya ada juga pendapat mengatakan salam-salam kita pun tidak sia-sia. Salam kita kepada ahli kubur didengar oleh ahli kubur. Assalamualaikum ya darul muslimin, assalamualaikum ya ahlal kubur, tu didengar oleh mereka. Begitu. Ya. Saya pun tak sempat. Saya pun tak sempat. Tapi tak adalah renti-rentinya. Pihak setiausaha tak habis-habis lagi berusaha. Setiausaha PBB berusaha untuk ceasefire ni tak renti-renti lagi. Tak selesai lagi. Sebab apa? Disasarkan bukan lagi Gaza. Disasarkan Rafah. Disasarkan Rafah. Sebab di sana ada sebahagian orang Palestin bukanlah lari, tapi senang sikit nak makan, minum, berbuka puasa di Rafah. Jadi pihak Israel bertegas, cuma PBB setiausahanya sekarang sedang berusaha untuk menggunakan tekanan antarabangsa untuk maknanya tidak berlakulah serangan-serangan ke atas Rafah dan sebagainya. Adapun serangan terhadap Gaza berterusan. Serangan terhadap Gaza berterusan, semua skillnya tak sama. Yang terakhir yang tuan-tuan dengar lah, iaitu Mustasfa Asy-Syifa itu diserang oleh mereka. Jadi tak ada hentinya demo weh. Tak ada hentinya demo ya. Belah. Sampai sekarang, ya Allah, ya Tuhan, perombakan terhadap struktur Majlis Keselamatan itu belum tercapai lagi, ya tak? Maknanya untuk menghapuskan kuasa veto terhadap keseluruhan Majlisul Amni itu belum dapat lagi, ya. Ia dalam proses, tapi entahlah apakah ada masa depannya untuk merombak balik, jangan ada Majlis Keselamatan itu. Sebab Majlis Keselamatan itu diambil kesempatan oleh kuasa besar untuk melakukan penjajahan. Jadi sekat satu iaitu terhadap Amerika, ianya belum cukup untuk merombak seluruh sistem itu. Ya. Wallahu a'lam, saya tak sempat nak mengikutnya. Antara yang dapat melihat ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Bukanlah semua dapat lihat. Allah Ta'ala berikan, maknanya kita kata habuan. Ada yang sempat melihatnya, Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini ada yang melihat dengan serban merahnya, ada yang melihat dengan serban kuningnya, ya, ada yang melihat dengan kuda-kudanya. Jadi maknanya kita kata bahawa bukan semua dapat melihat, ya, ada para sahabat yang dikurniakan maknanya karamah itu untuk melihatlah, ya, insya-Allah. Lain? Tayyib, kita tangguhkan dahulu ya, insya-Allah. Kod kalangan muslimat, kod ada soalan? Saya tadi fotostatkan 40 je tuan-tuan.
ada berapa orang tak cukup ke mak ya? Ada yang nafar awal tak? Yang tak datang tak? Apa nafar awal tak? Oh, bukan ke haji je nafar awal. Tak, tarawih pada nafar awal. Tak. Sudah tak ada. Wallahu a'lam. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah, mohon maaf. Ucapan terima kasih ya di atas jemputan bersama, kerana terpisah agak lama juga ya. Rasa 4 bulan kita tak bersama ya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya dzal judi wal ihsan, thabbit qulubana 'alal iman, narju 'afwaka wal ghufran waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa taqarrubana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.